Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, untuk video yang kedua ini, cikgu akan kongsikan rancangan pengajaran tahunan bagi semester 1 saja. Jadi anak-anak akan memulakan pengajian di semester 1. Jadi cikgu akan kongsikan apakah tajuk-tajuk yang akan dipelajari sepanjang semester 1. Baik, untuk semester 1 juga kita bahagikan kepada dua, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ada dua sistem yang akan dipelajari, iaitu sistem bumi dan sistem geomorfologi. Manakala bagi bahagian B, tajuk penduduk dan transformasi desa. Kita tengok dulu untuk sistem bumi. Sistem bumi ini terletak di bahagian A. Apakah kandungan atau tajuk-tajuk kecil yang ada dalam sistem bumi? Jadi ada beberapa tajuk kecil, dimulakan dengan konsep, iaitu di kandungan 1.1. Kandungannya ialah konsep sistem, mentakrif konsep sistem dan juga menerangkan konsep sistem dalam konteks persekitaran fizikal. Kemudian kita akan juga mempelajari sistem suria, menerangkan sistem suria yang ada dalam galaksi Bima Sakti, kemudian sistem bumi sebagai satu planet yang memperoleh tenaga dari matahari. Dan akan dilihat secara khusus kedudukan bumi dalam sistem suria. Okay, di bahagian ini anak-anak akan mempelajari bagaimana pergerakan bumi dalam sistem suria. Okay, ada dua cara putaran dan juga peredaran. Kemudian akan masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitu tenaga. Ya, konsep tenaga, jenis dan punca tenaga. Kemudian kita akan melihat peranan tenaga suria dalam proses fizika dan juga kehidupan bumi, di mana ia akan menerangkan peranan bahangan suria terhadap tumbuh-tumbuhan, manusia dan haiwan. Kemudian akan dibincangkan juga kesan bahangan suria tadi terhadap proses fizikal. Okay. Di fizikal ni akan dibincangkan mengikut semua sistem bumi yang cikgu dah sebut dalam video pertama, okay, dalam PowerPoint yang pertama, iaitu ada 4 sistem. Sistem geomorfologi, hidrologi, atmosfera dan biosfera. Ya. Okay, sistem yang kedua ialah sistem geomorfologi. Apa maksud geomorfologi? Geo, bumi, morfo adalah bentuk, logi adalah kajian. Jadi sistem geomorfologi ini merupakan satu bidang yang mengkaji tentang bentuk muka bumi. Ada beberapa tajuk khusus dalam sistem ini, itu pengenalan kepada proses, kemudian melihat konfigurasi bentuk bumi. Batuan akan mempelajari jenis-jenis batuan kerana batuan ini mempengaruhi kepada pembentukan bentuk muka bumi. Kemudian kita akan melihat prosesnya, proses endogenik, proses dari dalam perut bumi. Dan ada satu teori, iaitu teori hanyutan benua. Kemudian pembentukan landscape di kawasan tropika lembap. Ini khususnya kita akan tengok di kawasan Khatulistiwa dan hampir Khatulistiwa. Okay. Di mana berlakunya proses luluh hawa dan proses pergerakan jisim. Okay. Kemudian tajuk yang seterusnya ialah mengkaji lembangan saliran ataupun khususnya tajuk ni akan membincangkan berkaitan dengan sungai. Jadi ada 3 proses utama yang berlaku di sungai, iaitu hakisan sungai, pengangkutan sungai dan juga proses pemendapan sungai. Jadi anak-anak boleh tengoklah huraiannya di tepi tu. Okay.
Selain daripada sungai, akan dibincangkan juga tentang pinggir pantai. Proses yang sama di kawasan pinggir pantai iaitu melihat proses hakisan, proses pengangkutan dan juga proses pemendapan. Kemudian akan disentuh dari segi penghasilan bentuk muka bumi akibat daripada proses-proses tersebut. Kemudian akan dibincangkan kaitan sistem geomorfologi dengan manusia. Apa kepentingan? Contohnya kalau kita bincangkan dalam pinggir pantai, apa bentuk muka bumi yang terhasil? Pantai itu sendiri. Apa kepentingannya kepada manusia? Tentunya kita nampak dengan jelas mempunyai kepentingan terhadap aktiviti pelancongan. Mungkin juga perlombongan kerana adanya pasir. Boleh juga dijadikan perlombongan mineral yang lain, petroleum dan sebagainya. Kemudian ada kemahiran amali. Dalam sistem geomorfologi ni dia ada kemahiran amali. Di mana anak-anak pelajar akan diajar macam mana nak melukis, melampau kerata rentas, bagi siapa-siapa yang pernah mengambil geografi di tingkatan 4. Jadi mungkin dia akan tahu macam mana nak melukis profil rentas. Macam mana nak mentafsir ciri-ciri bentuk muka bumi. Okey, untuk bahagian B, bahagian B, tajuk yang pertama ialah penduduk. Kita akan belajar tentang penduduk. Apa yang kita akan pelajari dalam penduduk ni? Kita akan melihat konsep penduduk sebagai sumber. Penduduk sebagai ejen perubahan. Mengubah apa? Mengubah lanskap fizikal, mengubah lanskap budaya, perubahan sosioekonomi. Itu permulaannya. Kemudian kita akan tengok taburan penduduk. Taburan penduduk peringkat Malaysia, taburan penduduk peringkat dunia. Kita akan tengok. Okey, kemudian ada juga kemahiran amali di sini. Apakah data-data yang kita perolehi dalam penduduk sesuai dilukis rajah apa? Mungkin piramid penduduk, graf dan sebagainya. Okey, kemudian masih lagi di bawah tajuk penduduk, kita akan belajar tentang pertumbuhan penduduk. Ini biasanya kita lebih kepada Malaysia dengan membandingkan kepada negara-negara lain. Kemudian kita lihat juga pertumbuhan penduduk dunia. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini? Faktor ni banyak tapi dia ada faktor semula jadi dan faktor bukan semula jadi. Contoh yang semula jadi ni kadar kelahiran dan kadar kematian. Dan ada juga kemahiran. Kemahiran seperti yang cikgu sebut tadilah, graf. Data-data penduduk ini ditunjukkan dalam bentuk grafik yang bagaimana. Kemudian diteruskan lagi dengan kesan pertumbuhan penduduk. Ada juga lagi kemahiran amali. Kemudian kita tengok penduduk dan pembangunan. Okey, masih di bawah tajuk penduduk tapi dia kepada elemen yang ketiga tadi, migrasi penduduk. Kita akan mengenal pasti konsep jenis faktor yang mempengaruhi. Kenapa orang berpindah, pindah masuk dan pindah keluar. Kemudian ada kemahiran amali juga di sini. Kemudian dalam tajuk ini juga akan dibincangkan penduduk dan sumber alam. Dari aspek fizikal, pengenalan komponen alam sekitar fizikal dan juga sebagai alam sekitar fizikal itu sebagai sumber. Sistem tema yang seterusnya iaitu transformasi desa dan pembandaran. Baik, apa yang akan kita pelajari dalam transformasi desa dan pembandaran ini? Transformasi perubahan desa, kampung menjadi bandar. Bandar tu ada beberapa jenis bandar. Okey, jadi dalam ni kita akan belajar yang pertama daya tampung persekitaran fizikal. Kemudian kita akan masuk dulu transformasi desa. Di mana di dalam ni ada ditakrifkan konsep
dipelajari apakah strategi-strategi dalam pembangunan desa, apakah hubungan antara desa dengan bandar. Kemudian kita akan masuk kepada tajuk bandar. Bandar dan pembandaran. Konsepnya dan juga jenis-jenis bandar. Bandar ni ada banyak jenis. Ada bandaraya global, ada bandaraya metropolis. Okey, kita akan mempelajari ciri-ciri dia. Okey. Kemudian kita akan melihatlah peranan bandar itu dalam pembangunan. Kita akan membincangkan peranan, fungsi dan juga sumbangan bandar dalam pembangunan sesebuah negara. Dan yang terakhir ialah kesan transformasi desa dan perbandaran terhadap penduduk dan alam sekitar. Okay, ini kita akan tengok apa kesan pertumbuhan penduduk yang ramai terhadap alam sekitar. Alam sekitar ni kita bahagi kepada dua, alam sekitar manusia dan alam sekitar fizikal. Okay. Nanti anak-anak akan belajarlah, anak-anak akan sentiasa didedahkan dengan pelbagai konsep yang ada dalam geografi. Alam sekitar fizikal merujuk apa? Alam sekitar manusia merujuk apa? Jadi anak-anak kena jelas, kena faham yang tu. Okay. Barulah boleh menguasai geografi dengan baik. Dan tajuk yang terakhir ialah kemahiran amali juga. Jadi kemahiran amali ni banyak dia. Akan diajar bagi setiap topik ada kemahiran amali. So, untuk memberi pendedahan kepada anak-anak untuk menguasai bagaimana kita nak gambarkan sesuatu data itu dalam bentuk grafik, dalam bentuk rajah. Sama ada dalam bentuk catapai, sama ada dalam bentuk graf, sama ada dalam bentuk piramid. Itu semua akan diajar secara khusus oleh guru-guru subjek. Jadi itu saja. Okey, jadi itulah penerangan berkaitan dengan sukatan untuk semester 1. Jadi cikgu harap anak-anak jelas. Ya, sekian, terima kasih.